Bulugh Da'wah dan Salamatul Khawas. 4 ke semua. Okey ya. Kamu nampak tak skrin? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okey. Nampak. Okay, seterusnya kita bincang juga tentang ta'rif ilmu mantiq yang perlu kamu hafal, wa qawanin ta'sumu mura'at zihna 'anil khata' fi tafkir. Kemudian dia punya maudhu' iaitu al-ma'lumatut tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Kemudian ahamiyatuh, kepentingan dia, asmatu zihni 'anil khata' fi tafkir, yang perlu kamu hafal ke semua ni. Kemudian ilmu mantiq kita sebut juga terbahagi kepada dua, iaitu tasawur dan tasdik. Kita dah sentuh dah apa itu tasawur, iaitu secara gambaran, dan apa itu tasdik, iaitu letak hukum kepada sesuatu. Dan di tingkatan 4, kamu akan belajar bahagian tasawur sahaja. Tasdik di tingkatan 5. Tak dah terang dah sebelum ni. Dan apa itu tasawur? Cara nak kenal dia dengan tasdik mudah saja, iaitu kalau tasawur selalunya perkataan dia mestilah mufrad, al-waradatu, al-waradatu, al-madrasatu, satu-satu saja. Kalau at-tasdik dia ada dua. Nah, al-waradatu nabatun, iaitu ada mubtada dan juga ada khabar. Dan seumpamanya lah. Kemudian nasya'atu 'anil mantiq kita sentuh di zaman al-'asr Yunani faqat. Pada zaman Yunani, siapa yang masuk ke Eastern? Siapa yang masuk? Nama apa kumpulan tu? Sofis. Okay, Sufis. Ataupun dalam bahasa Arab disebut Sufas Utaiyin. Alhamdulillah ada respon. Terima kasih yang bagi respon. Tak rasa seorang sangat lah kalau bagi respon. Tidak, tak tahulah. Cakap dengan batu ke apa kan. Okey, kemudian mereka ni secara ringkas menyebarkan pemikiran yang salah. Dan mereka menjadikan peletakan baik dan buruk itu terhadap individu itu sendiri yang menghukum. Kalau dia kata baik, baiklah. Kalau dia kata buruk, buruklah. Okey. Kemudian datang pula siapa dia? Yang menghapuskan pemikiran yang salah tersebut, siapa dia? Sukrat. Sukrat. Alhamdulillah. Syok sikit kelas ni lah. Meriah. Ada berapa orang? 26 orang. Start dengan 3 5. Diam je. Kamu Alhamdulillah baru masuk kelas. Baru saja jumpa lelaki perempuan kan. Tapi dah macam 20 tahun. Okey. Meriah. Kemudian Sukrat dia ada anak murid dah. Anak murid dah nama apa? Tak ingat dah. Plato. Ya, Plato. Tak apa. Rayuh sikit tak apa. Okey. Hari ini kita masuk kepada zaman Islam. Siapa dia zaman Islam? Kita tengok tokoh-tokoh nanti. Al-Asrul Islami. Lam yashtaghilil muslimuna. Asalnya kita baca lam yashtaghil. Tapi bila sambung lam yashtaghilil muslimuna biqawaninil fikri illa fil asril awwal al-abbasi wa yu'rafu bi'asri tarjamati wa tadwin. Ustaz baca dulu. Fakana min dhimni ma tarjamuhu minha 'ilm al-mantiq wa min al-ulama alladhina ishtaghalu bil mantiq hum Abdullah ibn al-Muqaffa'. Baca begitu tu, Muqaffa' wa Abu Yusuf wa Ya'qub bin Ishaq al-Kindi wal Farabi wa Ibn Sina wal Ghazali wa Ibn al-Haytham wa Ibn Rushd al-Qurtubi. Dapat nama-nama tu? Berbaris tak? Kalau tak berbaris, pastikan baca dengan betul. Okey. Umat Islam tidak mengambil kisah tentang qawaninil fikr, iaitu cara berfikir, kecuali pada zaman Abbasi yang awal. Zaman tu dikenali dengan zaman apa? Terjemah dan tadwin. Terjemah ni terjemahan, at-tadwin karang. Waktu tu tengah sibuk karang buku. Waktu itulah
mula mereka sibuk dengan ilmu mantik ataupun ilmu tentang pemikiran. Fakana min dhimni ma tarjamuhu dalam waktu zaman ni, zaman terjemah dan juga pengarangan buku ni, mereka terjemahkan ke semua buku daripada bahasa-bahasa lain ke bahasa Arab. Antaranya dia ilmu mantik. Jadi ilmu mantik ni orang Islam yang asas ke orang lain? Orang lain. Ya, orang lain. Cuma ulama Islam yang nama-nama yang di bawah ni, mereka ni mengambil manfaat daripada orang yang datang sebelum mereka. Falsafah-falsafah yang sebelum tu. Okey, wa minal ulama alladhina ishtaghalu bil mantiq. Di antara ulama-ulama yang mengambil berat dengan mantiq, yang sibuk ilmu mereka dengan mantiq ni, siapa dia? Abdullah bin Muqaffa'. Ya, ni nama ni. Abdullah bin Muqaffa', Abu Yusuf, wa Ya'qub bin Isa al-Kindi al-Farabi dan seterusnya. Dalam soalan kadang-kadang dia tanya, daripada sini saja banyak soalan yang boleh buat keluar ni. Antaranya ditanya, disebutkan 3 nama-nama ulama Islam. Uzkur salah satu ulama Islam ataupun salah satu ulama muslimin alladhina ishtaghalu bil mantiq. Jawapan dia yang ni lah. Abdullah bin Al-Muqaffa', Abu Yusuf, wa Ya'qub bin Ishaq. Kemudian sampai habis ni lah. Dia nak 3 lah. Nama-nama ni wajib hafal. Kemudian ditanya juga daripada sini, pada zaman apa bermulalah pemikiran ilmu mantiq? Disebut di situ zaman Abbasiyah kan, zaman Umawi ke, zaman apa lagi, zaman Khulafa' ar-Rashidin ke, zaman apa? Jawapan dia adalah zaman Abbasi. Kemudian zaman tersebut dikenali dengan zaman apa? Zaman terjemah dan at-tadwin, terjemah wa tadwin. Disebut macam-macam lah. Dia pula zaman silam ke, zaman apa sajalah. Tapi jawapan dia at-terjemah wa tadwin. Sebenarnya soalan 3 tu saja. Nama zaman, nama pemerintahan, kemudian ulama Islam yang mengambil berat dengan ilmu mantiq. Okey, dapat? Alhamdulillah dapat. Dapat, no? Dapat. Clear. Dapat. Okay, kita terus lagi. Kalau kata laju ke apa semua, kamu apa? Tak faham, kamu boleh mencelah. Terusnya, Asrul Hadis. Al-Asrul Hadis, zaman moden. Zaman moden. Zaman moden ni bukan zaman milenium macam kita ni, kurun ke-21. Maksudnya, ni. Kamu tengok nama ni, Roger Bacon, Francis Bacon, Isaac Newton. Bisa dengar nama-nama ni? Mereka ni dalam kurun ke-16, 17, lebih kurang tu lah. Tak bisa dengar dalam sains. Bisa. Isaac Newton. Bisa dengar kan? Bisa. Isaac Newton pernah. Pernah. Okey. Fil asril hadithi ghayyara al-mantiq manhajahu al-qadimi alladhi i'tamada 'ala an-nazariyyah wal istidlal illa manhajin hadithin i'tamada 'ala al-istiqra'i wal istinbat wa yu'rafu hadha al-manhaj bil mantiq al-hadith. Okey. Pada zaman moden, mantik telah mengubah dia punya manhaj, dia punya metodologi lama kepada yang baru. Hak lama apa dia? Lama ni, an-nazariyah wal istidlal. Yang ni yang lama. Okey, kepada manhaj yang baru. Manhaj yang baru ni nama apa? Al-istiqra' wal istinbat. Apa dia al-istiqra' wal istinbat ni? Nantilah tingkatan 6 nanti kamu belajar. Kalau Ustaz terang dah, dia ada kaitan dengan tingkatan 5 sikit. Nanti kamu serabut. Bila masuk pada topik dah, kita bincang. Okey? Yang lama, an-nazariyah wal istidlal. Yang baru apa dia? Al-istiqra' wal istinbat. Kadang-kadang dia tanya, soalan tanya, antara berikut yang manakah merupakan mantik di zaman moden? Dia boleh A, an-nazariyah.
B. Al-istidlal. C. Al-istiqra. D. Apa-apa saja. Jawapan daripada? Jawapan. Istiqra. Al-istiqra. Okey. وقد كان لعلماء الإسلام السبق في اعتماد هذا المنهج الجديد. Okey. Dan ulama Islam yang terdahulu juga berpegang dengan manhaj yang baru juga. Siapa dia ulama tu? Nama dia ni Ibnul Haisam. Ini contoh dia. حيث اعتمد في بحوثه على التجربة والملاحظة. Ketika dalam kajian dia berbicara juga tentang tajribah dan mulahazah. Mulahazah dengan tajribah ni duduk dalam mantik moden. Banyak mantik moden ni, tajribah wal mulahazah wal istiqra wal istinbat. Tajribah pengalaman, mulahazah pemerhatian. Macam kita kata itulah, macam dalam sains tu kamu belajar hipotesis kan? Tak ada hipotesis? Tahu. Tahu. Ya, lebih kurang itulah. Nak hukumkan sesuatu, kena merujuk kepada hipotesis. Lebih kurang itulah. في أواخر القرن التاسع عشر تأثر فلاسفة الغرب بهذا المنهج. ومن بينهم, dan di antara mereka sebenarnya, ni bukan kata ulama Islam saja, kurun ke-19, penghujung kurun ke-19. Maksudnya antara daripada tahun 1801 sampai 1900. Daripada tahun 1801 sampai 1900, ni kurun ke-19. Yang terkesan dengan manhaj ni siapa dia? Dengan metodologi ni? Falsafah barat. Ahli falsafah barat. Siapa dia mereka ni? Roger Bacon, Francis Bacon, Isaac Newton. Nama-nama ni kena ingat pula. Dalam soalan kadang tanya. Jaranglah dia tanya. Tapi kalau dia nak buat soalan, dia nak tanya. Nama-nama berikut merupakan ahli falsafah barat yang turut terkesan menggunakan manhaj dalam ilmu mantik. Dia boleh A, nama-nama yang tak sepatutnya. B pun tak sepatutnya. C, tengok-tengok, dia buah Isaac Newton. Jawapan dia adalah C. Kena ingat lah. Okey? Okey. Dapat Miza? Mantik hadis dengan mantik Dapat. qadim? Okey. Dapat Ustaz. Okey, dapat. Boleh, Ustaz? Boleh lagi kita pi? Boleh. Boleh. Okey. Tadi kita tengok ulama-ulama yang terkenal kan. Lah ni kita baca pula depa punya biodata. Secara ringkas, nubzatun qasiratun an syakhsiyyati Aristo wal Farabi wal Nusina wal Imam al-Ghazali. Okey. Berapa semua? Aristo, Farabi, Ibn Sina, Imam Ghazali. Kita tengok dulu. Yang pertama Aristo. Nama dia Aristo lah. Bila dilahirkan? 384 Qabla al-Masihi. Sebelum tahun Masihi. Sebelum Masihi. Sehingga 322 Qabla al-Masihi. Kalau sebelum Masihi, dia mesti mula dengan angka yang besar dulu. Lepas tu barulah ke angka yang kecil. Tahu siapa? Tak tahu. Tak tahu. Macam dalam matematik tu kamu belajar lah. Kamu belajar nombor negatif kan. Antara negatif 1 dengan negatif 5. Mana paling besar? Negatif 1. Negatif 1. Macam tu lah. Qabla al-Masihi ni seolah-olah macam dengan negatif. Sebelum Masihi. Kalau 1 tahun sebelum Masihi dengan 30 tahun sebelum Masihi, mana paling lama? 1 tahun. 1 tahun sebelum Masihi. Dengan
20 tahun ataupun 30 tahun sebelum Masihi, mana lagi lama? 30 tahun sebelum Masihi. Ya, yang tu lebih lama. Betul tak? Betul. Ya. Okey. Sebab tu dia kira angka yang besar dulu. Lepas tu dia semakin berkurang sampailah 1 tahun sebelum Masihi. Kemudian masuk tahun Masihi, barulah dia kira balik. Baru naik 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang 2021. Nak kat kiamat dah. Bila kiamat? Wallahu a'lam. Okey. Ishamatuhu. Antara sumbangan dia apa dia? Dalam ilmu mantik ni. Yu'arafu bil muallimil awwali fil mantik. Dia digelar sebagai guru yang pertama dalam ilmu mantik. Soalan ni selalu keluar. Manil muallimul awwal li'ilmil mantik. Siapa guru yang pertama dalam ilmu mantik? Tak lagi kamu keliru lah. Sama ada Aristo ke, Aflatun ke, kemudian Al-Farabi ke, Ibn Sina ke, takut keliru lah. Okay, jadi siapa dia? Aristo adalah Al-Muallimul Awwal fi ilmu mantik. Kemudian yu'addu Aristo wadi'u ilmi mantik. Kenapa dia digelar sebagai pengasas kepada ilmu mantik? Li'annahu awwala man jamma'a syattatil mantik wa hadzaba mabahithahu wa rattaba fusulahu wa ja'alahu muqaddimatan li dirasatil ulumil aqliyah. Kenapa? Ada beberapa alasan ni. Soalan selalu keluar lah. Soalan subjektif lalu keluar dalam soalan struktur tu kan. Limaza yu'addu Aristo wadi' ilmi mantik? Kenapa dia digelar sebagai pengasas ilmu mantik? Berapa jawapan ni? 4. 1 ni. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Nampak tak? Yang pertama adalah awwalu man jamma'a syattatil mantik. 1. Dia orang yang pertama kumpul terbisan-terbisan ilmu mantik. Asalnya berselerak, dia kumpul semua. Wahazzaba mabahisahu. Dia tapih yang mana yang diperlukan dalam ilmu mantik. Mula kumpul, lepas tu tapih. Lepas tu warattaba fusulahu. Dia susun mengikut bab. Tak mana boleh pakai, baru boleh buat yang mana? Buat dalam tajuk-tajuk tertentu. Buat bab lah. Pembahagian. Kemudian waja'alahu muqaddimatan li dirasatil ulumil aqliyah, dan dia menjadikan muqaddimah apa dia? Permulaan. Permulaan bagi ilmu-ilmu akal. Kalau nak mengaji dalam ilmu falsafah ke apa semua, yang kena mula dulu apa dia? Mantik dulu. Belajar ilmu mantik dulu. Itu maksud dia. Boleh dapat itu? Boleh. Boleh. Berapa sebab? 4. 4. Okey. Dalam buku kamu buat kurungan lah. Yang pertama tulis buat kurungan sini. Lepas tu sini tulis. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Nombor 4. Cukup 4 markah. Ta'lifuhu. Apa dia? Karangan kitab dia nama apa? Organon. Kitab-kitab ni banyak. Setiap ahli falsafah ni dia ada kitab tentang mantik. Takut kamu keliru lah. Hafal bagi elok-elok. Kalau Aristo, organon. Kalau Farabi ni, banyak ni. Mantik al-Farabi, al-Aqu wal-Ma'qul, al-Tawfiq al-Mantik, Syarat al-Yaqin, al-Burhan. Banyak lah. Ibn Sina pula 4. Al-Shifa, Al-Najah, semua. Imam Ghazali ni. Selalunya dia tanya yang mudah tu. Kitab organon, milik siapa? Ataupun dia tanya, Aristo kau kitab apa? Organon. Okey? Apa dia? Dia punya kata-kata hikmah dia. Dia punya pemikiran dia. Yara Aristo annal mantiq alatul fikri. Dia berpandangan bahawa mantik ni adalah satu alat untuk berfikir. Sebab tu Ustaz kata,
Dalam kitab-kitab yang lain dia sebut waktu di takrif dia sebut alatun. Kalau kamu tengok di takrif kan, kalau tengok di takrif wa qawanin tulis kan. Setengah-setengah kitab dia tulis alatun, qawaninun. Dia masukkan alatun. Sebab apa? Dia satu alat ataupun kita sebut-sebut ni ilmu mantik adalah wasilah. Betul tak? Perantara saja. Dia bukan ilmu yang tujuan. Dia ilmu perantara saja untuk nak memahami yang lain. Okey. Kalau kamu tengok tadi, yang masuk ke negara Yunani siapa dia? Tufastaiyun kan? Tufastaiyun, siapa yang menghapuskan dia? Sukrat. Sokrat. Okey. Ni tingkatan 4 tahun lepas. Dalam ni tingkatan 5 lah. Dia bijak. Dia tanya Ustaz. Ustaz, di sini disebut faqada Sokrat ala tilkal afkar as-sayyi'ah. Dia ni yang masuk, dia yang menghapuskan pemikiran yang salah tu. Lepas tu dia terang dekat orang yang mana yang betul, yang mana yang salah. Tiba-tiba naik al-muallimul awal Aristo. Sebab apa? Kamu perasan tak? Perasan. Tahu tak sebab dah? Tak. Soalan dia memang bijak lah dia tanya. Dia memang perhati betul. Dia perempuan. Nama apa? Rahsia. Tadi kamu pergi tanya dia pula. Okey. Sebab apa? Okey, dia macam dengan orang cipta kapal terbang lah. Orang yang mula-mula asas kapal terbang tu siapa dia? Orang Islam. Lepas tu jumpa dekat Mak Saleh, adik-beradik Wright tu kan. Dia jumpa benda tu, dia jumpa angka tu. Lepas tu dia buat bagi siap. Lah nama siapa yang naik? Nama dia kan nama orang pengasas yang pertama. Right, brothers. Nama dia. Nama dia sebab dia yang melengkapkan. Macam tu juga kamu tengok. Dia sebut situ kan. Awwalu man jama'a syattatil mantiq. Dia orang yang pertama kumpul. Benda tu dah ada dah tapi tak dibukukan. Bila tak ada buku, dia tak diiktiraf lah sebagai pengasas. Dekat Sokrat tu. Jadi Aristo yang mendapat nama. Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, kita pergi lagi. Kita berhenti ke satu boleh? Boleh. Macam tak boleh ya. Boleh. Boleh. Okay, lah. Boleh. Ataupun kalau kita habis awal lagi, kamu pun cepat boleh. Hafal cepat kan. Kita berhenti awal sikit. Al-Farabi. Abu Nasr. Muhammadun. Abu Nasr ni gelaran dia. Muhammadun. Ibnu Muhammadin. Al-Farabi. Al-Farabi ni nama tempat. Tapi oleh kerana dinisbahkan nama tempat tu kepada dia, jadilah Al-Farabi. Ya nisbah. Macam Ustaz orang Jitera kan. Orang Jitera. Nak sebut je lah. Al-Jitrawi. Dia ada kaedah dia lah. Ditambah waw sebelum tu. Nasruddin. Nasruddin Al-Jitrawi. Itu kalau Ustaz lah. Kamu macam kamu duduk mana? Bayar lepas. Bayar lepas nak sebut je lah. Bayar lepasi. Al-Balfasi. Contohlah, bagi sedap sikit kan. Okey. Ni gelaran dia. Ni kunyah dia. Kunyah ni di depan dia ada Abu Nasr. Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. 259 Hijriah sampai 339 Hijriah. Sumbangan dia Yu'arafu bin Mu'allim Istani. Dia dikenali dengan guru yang kedua. Yang kedua lah sebab dia pun main lewat sikit. Yang ni awal. Ni lewat sikit. Lihtimamihil kabir bimu'allafatil mu'allimil awal. Aristo wa tafsiriha. Kerana dia mengambil berat yang bersangatan dengan kitab daripada guru yang pertama. Apa dia? Aristo.
Dan jumpa orang depa ni dan dia memperincikannya. Dan jumpa orang Tak. Tak. Tak juga. Tak dan. sudah tentu tak dan. Yang ni turn bila, yang ni turn bila. Tak ada jumpa. Okey. من خصائص فلسفة الفارابي أنه حاول التوفيق بين فلسفة أرسطو والفلسفة أفلاطون. Di antara kelebihan ataupun keistimewaan falsafah, ahli falsafah yang bernama Farabi ni, dia cuba menggabungkan antara falsafah Aristo dan falsafah Plato. Wa min jihatin ukhra, dan daripada Anak sudut murid yang lain, Sokrat ni. ya, daripada sudut yang lain pula, bayyana din wal falsafah. Dia menerangkan tentang agama dan falsafah. Dia ada beza lah. Yang ni agama punya, yang ni falsafah. Itu kelebihan Al-Farabi. Kemudian dia punya karangan dia, Mantiq Al-Farabi, Al-Aql wal-Ma'qul, At-Tawfi'ah fil Mantiq, Syara'itul Yaqin, Al-Burhan. Kalau dia suruh ataupun dia minta kitab, kamu tulislah ejaan begitu. Spelling begitu. Afkar, buah fikiran daripada antara yang dipetik daripada pemikiran dia. Yaral Farabi, dia berpendapat annal mantiqa, bahawasanya ilmu mantik ini bahawa ilmu mantik yuzawwidu عالم اللغة بمجموعة من القوانين التي تساعده في بناء نسقه. Okey. Siapa tahu nak terjemah? Bersuara sikit. Cuba. Menyamai ilmu bahasa. Menambah Ilmu bahasa. ilmu bahasa. Dengan himpunan kaedah umum yang membantunya dalam menyusun pengetahuan bahasa tersebut. Ya. Kau. Orang terlepas tulis makna. Tidak? Tak. Tak. Lepas tu ambil mana makna dah? Buku Muzakirat. Saya kira. Okey, bagus. Ulang sekali lagi. Siapa nama tahu? Ilmu mantik membekalkan individu yang mengetahui bahasa tertentu dengan himpunan kaedah umum yang membantunya dalam menyusun pengetahuan bahasa tersebut. Okey, dapat tak kawan-kawan? Tak. Slow. Ulang. Laju. Laju Lagi sekali boleh? Lagi sekali. Ilmu mantik membekalkan individu yang mengetahui bahasa tertentu dengan himpunan kaedah umum yang membantunya dalam menyusun pengetahuan bahasa tersebut. Di depan, ilmu mantik mengekalkan individu yang mengetahui bahasa tertentu dengan himpunan kaedah umum yang membantunya dalam menyusun pengetahuan bahasa tersebut. Dapat noh? Dapat. Ya, dia kena mendalami bahasa tertentu. Nanti kita masuk dalam alfaz. Ataupun ad-dilalah dulu. Ad-dilalah dulu baru alfaz. Kamu tengok betapa pentingnya kalimah yang perlu digunakan oleh seseorang kalau dia mendalami mantik. Kalimah-kalimah tu dia ada maksud-maksud yang tersendiri dalam bahasa. Sebab tu penting untuk dibincangkan dalam mantik. Okey, Ibn Sina banyak lagi tak? Okey, nak habis dah. Ibn Sina. Nama dia Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibn Sina. Okey. Tarikh dia 370 Hijriyah hatta 428 Hijriyah. Sumbangan dia yu'raful bi muallim tsalis fil mantiq
dia adalah orang yang ketiga dalam ilmu mantik. Digelar sebagai guru yang ketiga. Dia ni hebatnya ulama dulu, bukan kata dia kuasai satu bidang saja. Tengok, ushtuhira. Baca dia, ushtuhira. Jinak majhul ni. Bil falsafah wa tibb. Dia terkenal dengan falsafah, perubatan, fizik, matematik. Itulah Ibn Sina. Bukan kata mantik saja, bukan kata ilmu Islam saja. Perubatan pun dia juga, fizik pun dia juga. Pakar segala bidang. Karangan dia Asyifa An-Nazir Uyunul Hikmah Al-Isyarat Al-Tanbihat. Okey. Afkaruhu. Dia punya pendapat daripada. Yara Ibn Sina, dia berpendapat ilman mantik khadiman likulil ulum. Ilmu mantik adalah khadiman likulil ulum. Berkhidmat kepada semua ilmu. Satu ilmu yang berkhidmat untuk semua ilmu. Likaunihi alatun tumakkinuha min tahsilil ulumin nadariyyati wal amaliyati. Macam dengan Aristo juga. Dia mengatakan bahawa ilmu mantik ni adalah alat. Sebab tu khidmat dia penting untuk semua ilmu. Sebab dia adalah alat, wasilah yang membolehkan memperoleh ilmu sama ada dari segi teori dan praktikal. An-nazariyah teori, al-amaliyah praktikal. Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali ni nama tempat. Sebab tu ada ya belakang. Ya nisbah. Ushtuhira. Dia tak ada dah Al-Muallimur Rabi' dekat 3 dah. Terkenal dengan falsafah, mantik, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf. Usul fiqh nanti kita belajar apa dia usul fiqh. Selepas habis tajuk yang pertama. Kemudian ilmu kalam. Ilmu kalam ni dah. Ilmu percakapan. Ilmu cakap tu dah. Okey. Ilmu kalam adalah nama lain bagi tauhid. Ataupun di Malaysia kita terkenal dengan akidah. Akidah. Ya. Kalau di Arab Saudi ataupun di Mesir terkenal dengan usuluddin. Semua tu adalah akidah. Nama dia satu saja. Nama banyak tapi hak tu lah. Ilmu kalam. Sebab apa dinamakan ilmu kalam? Sebab dia ajak untuk berhujah. Untuk mempertahankan akidah. Itu ilmu kalam. Akidah pula sebab apa? Ikatan. Yang mana ikatan tu, bila kita ikatkan simpulan pertama, diikat lagi dengan simpulan kedua. Kuat ada ikatan tu? Kuatlah. Kalau kita ikat mati tu, sampai kita nak buka balik tak boleh. Nak abang kata kita berpegang dengan akidah tu, dengan pegangan yang sungguh-sungguh. Sampai orang lain kalau dia nak pesong dengan kita tak boleh dah. Pasal kita ada ikatan yang kuat. Tauhid ada. Wahada yuwahidu tauhid. Mengesahkan Allah Ta'ala. Mensatukan Allah Ta'ala. Mengatakan Allah Ta'ala bukan satu, tunggal. Sorry. Bukan satu, tunggal. Usuluddin. Asas agama. Yang tu lah. Akidah adalah asas kepada agama. Bila dia berakidah, barulah dia menjalankan syariat. Kan? Akidah dulu. Percaya dulu. Yakin dulu Allah Ta'ala satu. Lepas tu baru boleh buat syariat. Bila dah percaya baru boleh solat, puasa. Sebab percaya. Sebab yakin. Kemudian barulah dilengkapi dengan tasawuf. Tasawuf ni adalah ilmu akhlak. Dan kesempurnaan agama dilihat pada tasawuf. Kesempurnaan akhlak. Dapat? Dapat lah. Awwalu man qama bitahlilil ilmi lil falsafah. Orang yang pertama yang menjalankan analisis secara ilmiah dalam bidang falsafah.
Tahlil maksudnya analisis secara ilmiah dalam bidang falsafah. Awwalu man mazzaja al-mantiqa bil ulum al-islamiyyati. Orang yang pertama menggabungkan mantik dengan ilmu Islam. Ilmu Islam ni apa? Ulum Islamiah. Yang kamu duk belajar tu lah. Syariah, akidah, usul fiqh, dan lain-lain lagi. Ini dia punya karangan. Maqasidul falsafah, mi'yarul ilmi, mihaqqun nazar, al-qistas, al-qistasul mustaqim, al-mustasfa. Al-mustasfa ni dia ada dua. Al-mustasfa dalam usul fiqh ada juga. Nanti kamu tengok dalam usul fiqh kan, karangan kitab Imam Ghazali yang terkenal dalam bidang usul fiqh adalah Al-Mustasfa. Ni, di muqaddimah ada disebut tentang mantik. Al-Mustasfa ni kitab usul fiqh. Tapi di mana ada sebut mantik ni? Dekat muqaddimah. Nak baca usul fiqh mesti mantik kena power tu. Kalau tidak tak boleh faham. Usul fiqh macam kamu tingkatan 4, tingkatan 5. Level-level permulaan kepada ilmu usul fiqh. Basic saja, pengetahuan yang basic. Nanti kalau naik di universiti, dia mula. Waktu itulah nak mula sabuk kepala. Okey, afkaruhu al-mantiqu indahu. Ilmu mantik ini di sisinya, ni siapa dia? Imam Ghazali. Wa alatun zihniyatun ammatun ladal bashar laysa hakaran 'ala al-falasifati faqat. Okey. Ilmu mantik ni ilmu akal yang bersifat umum kepada semua manusia. Bukanlah kepada ahli falsafah saja. Semua orang kena ada mantik. Sebab tu dia kata, man la yuhitu biha fala thiqata lahu bi'ulumi aslan. Siapa yang tak meliputi ilmu dia dengan mantik, jangan duk percaya dengan ilmu yang dia bawa. Kalau ada orang, dia main mengajak sesuatu, tapi mantik tak pernah ngaji, jangan percaya. Itulah. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Dapat? Dapat. Okey. Ini last. Ada lagi ahamiyah. Ahamiyah nanti kita tangguh ni. Kan nak terus? Terus itulah. Habis Ustaz. Ya. Habis. Okey. Habis Ustaz. Ikhtilaful ulama fi hukmi ta'limi 'ilmi mantiq. Berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan dalam meletakkan hukum mempelajari ilmu mantiq. Ada 3 aja semua. Yang pertama tahrim. Tahrimul istighal bih. Haram belajar ilmu mantiq. Kata siapa dia? Ibnu Salah wan Nawawi, Imam Nawawi. Yang kedua, istihbabul istighal bih. Harus. Sunat. Siapa dia kata sunat? Itulah kata-kata hujjatul Islam. Ini gelaran kepada Imam Ghazali ni. Kata Imam Ghazali. Dan kemudian jawazul istighal bih. Ini harus. Siapa dia kata harus? Farabi, Ibn Sina, wa Ibn Hazm. Ibn Hazm. Ibn Hazmin. Ibn Hazm lah kita sebut. Jangan baca salah. Yang lain-lain ni, ujung-ujung ni tak payah ambil lah. Ambil ni. Jawazul istighal. Kata siapa dia? Al-Farabi, Ibn Sina, wa Ibn Hazm. Yang ni hukum dia sunat. Siapa dia kata sunat? Imam Ghazali. Siapa kata haram? Imam Nawawi dan Ibn Salah. Kemudian last. Yang laju juga lah noh. Ahamiyatu ilmu mantiq fil hayatil yaumiyah. Kepentingan ilmu mantiq dalam kehidupan seharian. Yang pertama, tawdihu mabadi'it tafkiri salim. Dia menerangkan prinsip pemikiran yang sejahtera.
Yang kedua, tanmiyatu al-quwwatil aqliyyati min muzawaratil bahthi fi turuq at-tafkir. Tanmiyah, memperkembangkan kekuatan akal dan melatih dia dengan apa? Al-bahthi fi turuq at-tafkir. Buat kajian dalam ketika berfikir. Kaji dulu sebelum keluarkan kenyataan. 3. Tarbiyatut tafkiril ilmi as-sahihi al-mabni 'ala al-waqi'. Dia mendidik pemikiran yang bersifat ilmiah lagi betul, terbina di atas apa? Al-waqi', keadaan semasa. Al-waqi' ni maksudnya keadaan semasa ataupun realiti. Dan yang keempat, tamyizul afkari sha'ibati 'anil khati'ah. Yang ni yang termasuk dalam ta'rif. Okey, membezakan pemikiran yang betul daripada salah. Okey. Kemudian aktiviti. Kamu tengok, cuba jawab tengok. Limadha u'tira ris-sawabi' al-mantiq. Kenapa? Jawapan daripada Awal min jama' syatatil mantiq. yang 4 tadi nah. Awalu man jama'a syatatil ilmi mantiq. Kemudian wahadzaba warattaba. Kena ingat tu kata kunci tu. Hadzaba rattaba fusulahu wa ja'alahu muqaddimatan. Kena ingat kata kunci. Mana dia? Ni. Hadzaba rattaba ja'alahu muqaddimatan. Okey. Kemudian ilmu mantiq takrif dia dah. Qawanin taqsim mura'atha al-zihnan al-khata' fi at-tafkir. Mawdu' dia pada mawdu' dia itulah al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa at-tasdiqiyah. Sampai hujung. Ini ahamiyah yang kita baca yang 4 tadi ni, yang baru ni. Kemudian ni. Kalau Ustaz kata soalan selalu keluar ni. Ulama Islam. Siapa dia nama? Tanpa tengok buku. Ustaz kan tahu mau tengok ke tak kan? Siapa dia nama? Abdullah Ibn Muqaffa Al-Farabi Ibn Sina Ibn Khazm. Itulah semua-semua tu. Abu Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Okey. Kemudian waqa'al khilaf bainal ulama fi hukmi ta'limi al-mantiq. Berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebutkan pandangan-pandangan mereka di ijaz. Macam Ustaz kata tadilah. Tahrimul istighal, kamu buat tanda sengkang tu. Siapa dia yang kata? Ibnu Salah wan Nawawi. Kemudian istihbabul istighal bih. Siapa dia? Imam Ghazali. Kemudian jawazul istighal. Siapa dia? Ibn Hazm. Ain al-mithal as-sahih li tasdiq. Tentukan contoh yang betul bagi tasdiq apa dia? Dalam ayat ni. Abdullah. Hadiqah Jamil. Jamilah. Ya. Hadiqah Jamil. Al-hadiqah jamilah tu sebab kita menghukumkan cantik kepada hadiqah. Okey, manil qaili? Manil qailu? Istighbab al-istighal bi'anni mantiq. Siapa yang kata sunat? Depannya depan apa? Ibnu Salah. Ibnu
Salah. Imam Ghazali. Ibnu Salah haram. Ibnu Sina dah. Ibnu Sina kata apa? Harus. Harus. An-Nawawi kata Haram. haram. Okey. Ilmu mantik yang qasimu ialah ilmu mantik terbahagi Haram. kepada tak benar. Tasawur wa tasdiq. Nafis. Okey, tasawur dan tasdiq. Nanti kamu keliru dah, ada sebut mufrad murakkab pun ada 3 kata 5. Sebab apa? Depa belajar banyak pembahagian banyak sangat sampai tak ingat kulli juz'i ke tam naqis ke. Nanti kau pening. Awal ni kita nampak dia lah tasawur tasdiq. Okey. Yumayizul insan an sa'iril hayawanat manusia dibezakan dengan semua haiwan-haiwan dengan apa? Aklu. Akal. Okey. Soalan senang. Al-muslimuna lam yashtaghilu biqawaid illa fil asri. Zaman apa? Abasi. Abbas. Abasi. Siapa yang kata ni? Man la yuhitu bi fala thiqata lahu bi ulumi aslan. Siapa kata? Imam Ghazali. Ghazali. Dalam ni ada jawapan dah. Takkan afkar nak kata kot, kan? Tengok nama lah kat sini. Ya, al-fa'ilatu al-asasiyyatu li'ilmi al-mantiq wa tamyiz. Tamyiz apa? Membezakan? Al-afkar. Al-afkar. Pemikiran. Yang tu daripada salah. Apa dia ni? Idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi bi isbatin aw nafyin. Ta'rif kepada apa ni? Tasawur. 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 So, Okey, sikit lagi. Right pangkah. يحتاج الإنسان إلى علم المنطق لترتيب معلومات الأدلة وصون العقل عن الخطأ في الفكر. Itu salah. Faham tak? Kenyataan ni faham tak? 3 4 dah, takkan nak kena terjemah lagi. Betul salah? Salah betul. 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 Okey, faedah. Faedah ta'allum mantiq hiya ismatu zihni 'anil khata' fil fikri. Betul tak? Ha? Apa sebut salah? Betul ke salah? InsyaAllah okey. Betul. Okey. Qawanin ta'zim mur'ata az-zina wal khata' fi tafkiri hiya ta'rif 'an betul tak? Dia ulang tu je. Kan banyak benda pun. Betul tak? Betul. Betul. Okey, yu'addu Aristo wadi' 'ilm al-mantiq. Mengasas ilmu mantiq Aristo, betul tak? Betul. 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 Istahabban Nawawi al-ishtighal bi'ilm al-mantiq. Imam Nawawi mensunatkan. Salah. Salah. Haram. Imam Nawawi kata apa? Haram. 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 Okey. Alhamdulillah. Hari ni kamu belajar tentang apa? Sejarah kan. Boleh cerita secara ringkas sejarah pada zaman Yunani, zaman Islam macam mana, zaman moden macam mana, mantik pada zaman moden. Kemudian Nubzah, kita baca berapa orang semua. Aristo, Farabi, Imam Ghazali, Ibn Sina, 4 orang. Kemudian hukum, kemudian faedah, kepentingan. Ni kenapa semua kena hafal. Nak berjaya hafal siap lah. Nanti tak berat sangat. Jadi kita dah selesai tajuk 1. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Ustaz, kalau hukum tu yang untuk Farabi dengan Ibn Sina tu kena ambil semua kah? Hukum bergantung kepada soalan. Kalau soalan subjektif ataupun petah 2, dia tanya, sebutkan hukum dan nisbah hukum tersebut kepada siapa yang kata. Kena hafal semua. Tapi secara ringkas kan macam Ustaz Abang tadi. Jawazul istiqan ataupun tahrimul istiqan ataupun istihbabul istiqan. 3 je. Lepas tu sebut nama orang tu. Tak ada duk karang panjang-panjang. Tahrim Imam Nawawi dengan Ibnu Salah. Tu jawapan dia.
ataupun buat kurungan. Kurungan ataupun tanda tu, sengkang. Tanda tolak tu. Kemudian istibabul istiral. Siapa dia? Imam Ghazali seorang dia. Kemudian last sekali jawazul istiral Ibn Hazm. Dan lain-lain. Okey, kalau hukum senang je. Markah bonus lah tu. Okey, ada soalan lain? Oh, Ustaz. Ya. Ku putra. Oh, Tak ada aku, kenapa? putra dia. Nak tahu tak? Boleh tak Ustaz cerita yang ringkas? Kenapa yang Imam Nawawi tu dia hukumkan ilmu mantik tu haram? Okey. Dia menghukumkan mantik haram sebab pada zaman tu dia bercampur antara mantik dengan falsafah. Falsafah pada zaman tu semua tak boleh pakai. Falsafahnya karut yang menyeleweng daripada akidah. Sebab tu dia hukum haram. Dia campur mantik dengan falsafah. Yang tu dia hukum haram. Adapun mantik yang kita belajar ni, mantik ni memang dah ditatih dah. Mantik yang betul. Zaman tu, dia hukum, kamu tengok ulama' dia letak hukum, dia ikut kepada waqi'. Dia hidup pada zaman tu. Tengok situasi semasa. Nanti kita belajar usul fiqh, kamu tahulah. Ada orang duk kelai kan, duk gaduh. Pasal apa kita semayang, kena jarak, kita duk ikut WHO lah apa semua kan. Nanti kita bincang dalam usul fiqh. Yang mana satu nak kena ikut. Dia kalau dia ada ilmu, dia tak cakap banyak dah. Senang je. Sebab tu, hukum dia letak berdasarkan waqi'. Keadaan semasa. Sebab tu Imam Nawawi mengatakan haram. Wallahu alam. Lagi? Masih tak? Ya. 32 orang, lagi 20 orang mana ni? Okey? Amirah, tak ada soalan? InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dan silap. Saya minta maaf. Terkesak ke apa, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih. Ustaz, syukran. Terima kasih Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.